Okey, baik. Itulah dia Hem Reti Mas dan juga Poyi Gasi dan Ji turut bersama dengan kita malam ini adalah Bukit Kaleng-Kaleng ni. Dia ni orang kata kali duduk di Malaysia di nombor 1. Nombor 1. Nombor 1 sebab tak ada orang nak tanding dengan dia. Tak ada orang tanding. Tak ada orang nak tanding. Okey, inilah dia pengarah JKKN Negeri Kelantan. Ya, ataupun dikenali juga sebagai Pak Yong gitu. Pak Yong. Patut syariah. Patut syariah. Jadi kita minta kena bubuh tu. Kena bubuh. Kena bubuh. Kita minta dia patah dua. Okey. Kita tunggu Terlebih lah. dahulu saya mengucapkan terima kasih lah kepada Arashi Entertainment yang sudi menjemput saya ke program Bual Bicara ni dan juga terima kasih juga kepada kedua orang pengantara pada malam ni. Bagi buah ya kita ni. Bagi jual. Okey. Nak tahulah nama. Kita nak tahu jugalah. Sedikit lah kata latar belakang. Apa lo ni, aktiviti lo ni kan. Sebelum kita pergi jauh. Okey, saya baru saja ditugaskan sebagai pengarah Jabatan Kebudayaan Kesihatan Negara Negeri Kelantan pada tahun 2020 tahun lalulah. Masuk bulan ni adalah genap setahun saya berada di Negeri Kelantan. Saya bukan berasal dari Kelantan, saya berasal dari Kedah. Sebelum ni saya berkhidmat di Istana Budaya selama hampir lebih kurang dekat 18 tahun lah. 18 tahun. Dan keterlibatan saya selain bekerja sebagai penjawat awam, iaitu pengarah Jabatan Kebudayaan Kesihatan Negara ataupun pegawai kebudayaan, saya juga adalah penggiat seni teater tradisional Mak Yong. Dan kalau orang yang pernah tengok saya di kaca TV atau pernah tengok di pentas teater, saya diberi gelaran sebagai Pak Yong. Pak Yong. Pak Yong tu adalah nama watak utama dan persembahan Mak Yong. Jadi kebetulan pula bila saya melangkah kaki di negeri Kelantan ini, kebetulan Mak Yong telah diluluskan, dipersembahkan di negeri Kelantan selepas diharamkan hampir 28 tahun lah untuk dipertontonkan di khalayak. Jadi apabila diluluskan Mak Yong itu yang kita anggap sebagai Mak Yong patuh syariah lah. Jadi telah diluluskan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan, Maib, dan juga Mufti Kerajaan Negeri juga telah meluluskan. Jadi kita telah pun membuat program-program jelajah ke negeri seluruh daerah di Kelantan untuk nak kembalikan semula Mak Yong kepada khalayak. Ramai yang umurnya 30 tahun ke bawah tak pernah tengok lagi macam mana bentuk persembahan Mak Yong, hanya mendengar di ada akhbar ataupun di kaca TV atau persembahan di dalam TV lah. Tapi secara live di negeri Kelantan ini tidak pernah. Jadi alhamdulillah kita buat 2 tahun lepas, walaupun kita kekangan oleh pandemik COVID-19, tapi apabila PKP telah pun orang kata settle sikit, jadi kita telah buat jelajah di Pasir Mas, telah buat di Jeli dan juga Tanah Merah, dan mendapat sambutan yang sangat hebat. Akan tanya, mu aja tengok Mak Yong. Gini cerita dia sebut lah dia umur 30 ke bawah gambar dah. 30 dah. Tapi biasa tengok lah. Macam awak sendiri personal awak tu. Tengok. Saya tengok dalam YouTube. Dia betul-betul lah. Secara live? Secara live saya pernah tengok dulu kampung saya ada dulu. Bekas takat Mak Yong. Ada hok mai teri. Tapi dah kurang dah. Masa tu mai teri tu kurang dah. Di kampung saya dulu ada. Tapi kalau tak tahu ni, Poyi Gasi pun pemain Mak Yong juga. Macam kahwin. Pelakon Mak Yong juga di UMK. Rumah kahwin ada seorang Mak Yong. Nama dia Mak Yong. Jual nasi belauk pagi-pagi beli. Mak Yong. Tapi nama dia Kalsong, orang panggil Mak Yong lah. Itu original lah tu. Mak Yong original. Apa nama? Tapi kita nak tanya, kita panggil Pak Yong lah, kita panggil Pak Yong. Kenapa dari banyak-banyak seni ada di Kelantan ni, kenapa terjerumus ataupun lebih kepada Mak Yong? Apa yang buat memilih Mak Yong sebagai satu perjuangnya lah kata? Ya, ramai juga tertanya-tanya. Saya asal dari Kedah, jadi terlibat dalam kesenian negeri Kelantan ni. Macam mana boleh pergi ke situ? Sedangkan orang negeri Kelantan pun tak buat ataupun tidak terlibat secara langsung ataupun secara profesional. Betul. Saya sebenarnya nenek saya berasal dari Patani dan juga ada pemain Mak Yong. Jadi berhijrah ke negeri Kedah, dan di Kedah tu ada juga orang-orang Kelantan yang duduk di Kedah.
dan memang bermaster train di sana, dan saya ada darah yang darah seni Mak Yong itu sendiri. Untuk atuk saya dengan nenek saya adalah pemain Mak Yong juga. Maknanya generasi juga kan ni. Orang Kelantan kata buat sikit jadi banyak. Ni kalau luka pun darah putih ni. Lagu seni. Okey, kita ada nak tanya banyak ni pasal Mak Yong ni. Tanya dulu. Lepas ni kita rembah berat. Okey, kenapa tadi ada Pak Yong kata selepas pada 28 tahun barulah dibolehkan semula bermain. Kenapa 28 tahun tu kenapa tidak dibolehkan? Mungkin kena jelas itu. Okey, kalau kita tengok baliklah Mak Yong pada zaman dulu ada elemen-elemen ritual lain yang telah diselitkan, orang kata diamalkan pada masa itu. Sebagai adat dalam membuka panggung dan sebagainya. Dia ada jampi serapah, ada percampuran lelaki dan perempuan dalam satu persembahan. Tidak itu dianggap sebagai tidak patuh syariah. Betul. Dan juga tidak align ataupun sama dengan enakmen hiburan negeri Kelantan. Jadi selepas tahun 2018 kita duduk balik semula dengan kerajaan negeri, dengan kerajaan federal, Jabatan Kebudayaan di bawah kerajaan federal, Montek. Kami duduk balik semula, kita tengok apa yang boleh kita orang kata bincangkan ataupun cari jalan tengah untuk mengembalikan semula Mak Yong ke negeri Kelantan di tempat di mana dilahirkan. Kalau tengok dari sejarah negeri Kelantan pun pada zaman kerajaan Langkah Sukar sendiri, Kedah, Kelantan, Terengganu dan sebahagian daripada negeri Perak adalah satu kerajaan yang sangat orang kata bertamadun dan sangat hebat pada masa itu, yang telah diperintah oleh Queen of Patani, Ratu Patani pada 400 hingga 600 tahun yang lampau. Jadi pada masa itu Mak Yong adalah sebahagian hiburan yang dipersembahkan di Kelantan, di istana. Jadi amat kita anggap sebagai rugilah kita anak Kelantan sendiri ataupun masyarakat negeri Kelantan tidak menjaga ataupun menjiwai seni itu sendiri. Jadi kita tidak mahu hilang terus macam tu. Jadi saya sangat terharulah apabila ditempatkan untuk berkhidmat di negeri Kelantan sebagai pengarah JKKN. Secara tak langsung saya dapat mengembangkan semula seni itu sendiri dan juga belajar di negeri Kelantan. Okey, untuk info lah ni. Info awak lah sebab awak ke jenis cara kau. Saya ni penonton kita ni ada 1000 lebih. Untuk info sebenarnya apa yang kita tahulah. Satu-satunya warisan Kelantan yang diiktiraf ataupun digazet oleh UNESCO adalah warisan dunia. Warisan dunia adalah Mak Yong. Jadi kalulah macam Pak Yong kita kata tadi, kalau orang Kelantan tidak ambil peluang ataupun jaga warisan ni, sedangkan UNESCO telah mengiktiraf kita sebagai warisan dunia. Tetapi kalau kita tak ambil peluang, agak rugilah. Rugi. Dia mungkin disebabkan dulu orang kata apa macam banyak ritual-ritual yang bertentangan dengan agama. Jadi 2018 sudah mula sidang belaka cari jalan untuk suruh hidup. Menaikkan balik. Tahu tak di 2005 tu? Tahu. Baru tahu tu. Jadi secara tak langsung apabila Mak Yong telah kembali, muzik Mak Yong hidup. Jadi penggiat pun ada, boleh cari makan. Ada pelapis dan sebagainya. Jadi secara tak langsung itu kembali semula orang kata Kelantan ni gedung seni budaya. Bunyi Kelantan ni nak japut lalu. Bukannya nak angin. Bukannya kata di Barat Mak Yong ada belaka di Kelantan. Ada orang comel ada, orang utuh ada. Betul. Dia tukar. Jadi kita sekarang ni kalau di JKKN kalau orang tak pernah tengok macam tari Ina. Tari Ina. Lepas tu rebana mangkuk. Ada rebana mangkuk di Tanah Merah. Jadi tari Ina di Pasir Mah. Tari Ina. Jadi di Kelabah. Di Kelabah ada di Tupak. Jadi kesenian hak api pupuh ni lah kita nak kembali. Betul. Kita congkel balik. Jadi kita sebenarnya bertuah sebenarnya. Kita ada pengarah JKKN Kelantan ni bukan sekadar orang pejabat. Dia memang orang yang bergerak juga. Jadi macam mana perjalanan sebuah seni nak naik tu, dia ada. Kalau setengah-setengah ni dia tak faham apa perjuangan kita. Jadi kita nak mentadbir seni itu, kita kena ada jiwa seni. Kalau kita tak ada jiwa, macam mana kita nak takbir? Atau macam mana kita nak mendekati penggiat-penggiat seni di Kelantan? Macam kita tahu dah. Kalau buat seni tak berit langsung deh.
Kalau bak seni tak berik langsung ni. Mudobik mudobik biar aku. Cuba you bagi peluang dia kecek. Mudobik biar aku kecek. Mu tanya. Oh, lalu saya tadi lagi ni. Mu tanya. Terus si kecek banyak. Jadi ada hok komen-komen dalam Facebook ni. Oh, ada komen. Oh, ada nak dengar suara ataupun dialog Pak Ayung tu. Ucap tetak. Dia panggil ucap tetak. So kau nak dengan nyanyi ke nak ucap tetak dulu? Ucap tetak. Ucap tetak dulu. Ucap tetak dulu. Mu tahu ucap tetak tu ke apa? Terah dulu, terah nak tengok, ada tengok ni. Terah nak tengok ni. 1 2 3. Oh, ni gini pengasuh antara sore. Ya. Sebab hamba panggil pengasuh bukannya hamba kurang nasi makan minum dalam istana. Tidak sama sekali pengasuh. Lepas tu ku? Cukup lekat belakang dengan indah daya power 40 dalam istana. Jadi hamba panggil pengasuh sebab hamba nak buat kira bercara pengasuh. Sebab apa aku ada sebab apa? Kerana mana kau kau patik, biar patik buat kira bercara aku. Kalau mu sore susah hamba nak buat kira bercara mu pengasuh kena pergi cari saing sore lagi. Baru mudah kita nak buat kira bercara. Hak mana tu ku sebab kita ni ku kalau duduk di istana ni, ingat kita sore jangan makan gaji sininya, hak lain tak ada. Jadi saing tidak ada di istana mu kena pergi keluar ke kampung sebelah. Kalau kampung sebelah tu ada ku sore. Huduh makan banyak, huduh orang Tino tak si ke dia ada. Kalau ku nak kita pergi panggil. Kalau kita tak ngapa. Sedap orang kata aku. Jadi gitulah. Itulah lebih kurang dek. Ya. Jadi yang paling bagusnya pemain-pemain Mak Yong ni berdialog secara spontan. Spontan. Improvisasi orang kata dia secara orang kata apa? Dia mari dengan sendiri. Dengan sendiri. Kalau spontan tu bahasa Inggeris. Bila kawan panggil pilih kawan panggil mari sendiri. Mari tak khabar ni. Bila dia mari berangin tu tak ada orang panggil skrip tak ada lah ni. Tak ada. Kalau berangin tu kena slow sikit, sejuk. Berangin kena slow. Tapi panas. Lepas tu tanya apa lagi? Apa lagi nak tanya saat ni? Okey. Untuk kau nak tanya ni. You tanya dulu. Dah saat ni ucap tetak. Lepas tu nyanyi. Oh, nyanyi tu lagi tadi. Oh, aku tak ingat. Suruhlah nak tanya lah. Jadi kita minta kepada Pak yang kita nyanyi tadi. Telah terbuat tengok. Oh, nak nyanyi. Jadi dalam persembahan Mak Yong ni, Mak Yong ni ada sebuah musikal teater. Kena royak dulu apa nama. Jadi dalam teater tu ada nyanyi, ada tari, ada berlakon. Jadi kalau pelakonnya nak jadi pemain Mak Yong yang hebat, dia kena boleh berlakon. Tiga-tiga ni kena pandai. Jadi kena kuasai tiga-tiga ni. Kena kuasai tiga-tiga. Kalau Mak Yong, dari persembahan Mak Yong dia akan mula dengan permulaannya dengan lagu Mengadak Rebak. Pak Yong akan menyanyi lagu Mengadak Rebak, lagunya gini. Hai roya hilaga. Belam kita no timoga. Itu. Napah kena panjang juga. Kena panjang. Selepas pada tu, selain pada napah, bila kita nyanyi macam Pak Yong sendiri nyanyi dalam bahasa Kelantan. Sedangkan Pak Yong ni bukan orang Kelantan. Macam mana ubah punya sound, punya nahung orang Kelantan tu Nahu. Nahu. Ya orang luar tak faham ke apa nahu. Sebut teh lah. Oh ya molek. Oh tu ke sekolah pakai gopal. Dia slang. Dia orang luar ni hok menonton ni tak faham nahu tu. Kita tu lihat subtitle ada bo. Jadi semua orang tanya macam mana saya boleh kuasai Kelantan. Kuasai Kelantan. Kita kena bergaul dengan orang Kelantan lah. Campur gaul dengan orang Kelantan, kecek Kelantan, lepas tu juga makan budu. Makan budu ni tidak banyak dak kicah ya dak. Minum budu. Dia minum budu. Jadi sebenarnya belajar saya ambil masa yang lama untuk menguasai kesenian ini. Saya belajar tahun 1995 lagi. Dia nak menguasai betul-betul tahun 2003 baru boleh saya. Boleh mengaku kata boleh kecek. Ya, boleh kecek, boleh main, boleh nyanyi, boleh menari. Itu satu cabaran yang besar bila kita main sebagai penggiat seni tradisional ni yang jaga-jaga orang buat. Sebab kalau ikut ke orang luar ni dia payah nak kecek Kelantan. Dia bunyi sial lah. Dia bunyi sial lah. Macam kahwin saya gitu. mula-mula bunyi memang bunyi sial. Tapi biar orang kata apa pun kita mau yang halis sial. Tapi dia kecek gini memang bunyi sial. Tapi bila dalam persembahan lain, jiwa tak dia kata buat dengan jiwa. Itulah. Kalau ada benda bercatat-catat. Barulah ingat. Ni kau ni. Mula-mula saya berlakon memang saya hafal. Apa je? Ngapa je? Ngapa? Maknanya kalau contohnya pergi tu kecek macam luar daripada dialog. Sudahlah. Sudah. Kecek gapo saat ni. Ya, tapi
law ni boleh dah. Tak ada masalah. Jadi kita nak tanya jugalah. Kita tengok Pak Ayung ni aktif dalam media sosial, okey. Jadi kita tengok ada bergambar dengan gajah, bergambar dengan di tempat-tempat macam di luar pada negara. Jadi sebenarnya bawa watak pergi show sana ke ataupun hanya posing-posing ke mana? Okey, sepanjang pelibatan saya dan kesenian Mak Yung ni, Mak Yung telah bawa saya ke New York pada tahun 2007. New York, saya pernah pergi buat persembahan di Frankfurt, Jepun, Korea, pergi Indonesia tu biasa, lepas tu ke Thailand. Indonesia biasa. Biasa ye. Aku tak siapa lagi. Sebab program macam program jalinan budaya tu memang program yang biasa kita buat antara dua negara, program silang budaya, pertukaran budaya. Indonesia. Jadi kalau yang paling yang saya tak dapat lupakan bila saya dapat buat persembahan di Perancis, di Paris, di Ibu Pejabat UNESCO pada tahun 2009. Kalau yang tengok saya ambil gambar di luar negara tu memang semasa saya buat persembahan di luar sana lah. Dengan tiket Mak Yung lah. Ya. Okey, sebagai pengarah JKK Bukit lah. Tidak. Tengok orang luar pada Kelantan bergerak dengan Mak Yung, bawa nama Mak Yung pergi pah Indonesia New York. Mak Yung tak tengok. Kalau gambar dengan gajah tu saya shoot di Naratiwat. Okey. Gajah tu ambil dari gajah Naratiwat lah, untuk bersama 10 fotografer. Kenapa saya bergambar ambil photoshoot dengan kualitinya yang cantik? Yes. Saya nak branding. Betul. This is about branding. Bila kita cakap tentang branding, bila orang tengok orang tengok kita punya packaging tu, orang nak tengok lagi. Betul. Orang nak tahu lagi. First impression. First impression. Kalau sedap tak sedap, tahun kedua. Nombor dua. Yang penting kita packaging kita tu kena cantik. Okey, dalam dunia ataupun dunia tanpa sepadan hari ni Pak Ayung tak. Jadi kritik tu kita terima direct. Dulu orang jumpa dengan mata kita baru royak lah ni tak kenal siapa. Kadang-kadang dia mengguris ataupun membunuh motivasi kita. Adakah terkesan dengan kritik? Saya kalau memang selalulah mendapat kecaman netizen dan sebab sebagainya. Saya selit tak. Sebenarnya ada satu hari tu ada perbalahan, ada macam pergi perbalahan, macam berpakaian wanita ke apa saya? Ya, ini isu-isu yang telah pun selesai. Sebenarnya tak ada masalah apa. Cuma orang yang buat komen tu dia tidak kaji dulu. Betul. Itu yang kata sayang sekali bila orang buta seni, buta budaya berasal dari Kelantan pula tu membuat statement yang membodohkan dirinya sendirilah. Jadi benda tu dah selesai. Sebenarnya saya pesanan kepada semua lah, kalau kita memberi komen negatif kepada mana-mana pihak, sekiranya memberi kesan kepada personality dan juga kesenian dan juga orang kata psikologi orang itu sendiri, orang itu boleh saman. Jadi netizen berhati-hati kalau membuat sebarang komen yang buruk negatif terhadap individu. Berbau provok lah. Provokasi itu sangat tidak dibenarkan lah. Kalau kita ini boleh dibawa ke muka pengadilan. Biar jelas baru kongsi. Aku banyak soalan ni. Gini di rumah saya lah saya nak tanya. WhatsApp dia tanya soalan. Nak tanya ada lagi? Nak tanya soalan. Lagi? Okey. Ale-ale dah sebut tadi dia dah kau. Ale tak mari. Sibuk. Hari tu jadi duta budaya itu adalah pengalaman yang saya tak dapat saya lupakan lah. Ya, apabila mewakili negara, kita membawa seni budaya kita ke luar negara, itu satu tanggungjawab yang besar kita sebagai penggiat seni budaya. Itu pengalaman yang paling manis lah. Okey. Okey, nak tanya lah. Soal lagi. Boleh ke soal lagi? Tanya pula. Okey. Dari sudut perkembangan budaya sendiri, bagi pendapat Pak Ayung kita, adakah lebih kepada menuju kepada viral ataupun menuju kepada bakat sebenarnya? Kadang-kadang orang berbakat tapi dia tak ada platform untuk viral. Dia tubik ataupun dia berkembang. Tapi dia disebabkan dunia viral sekarang ni mendapat perhatian, tak berbakat pun dia cuba benda yang contohnya Mak Yung, dia main banyak dia peluru kita bui. Okey, masa kita ada sekarang ni baru pukul 10. Masa mencumburui tak? Dah. Rasa macam semakin rancak lah. Semakin rancak. Soalan-soalan. Sebab aku main Mak Yung.
Akulah ide gelap pos pologan idolkan babak adik bang. Poi pandai ni maknanya tadi kita buat secara spontan, dia boleh jawab, dia boleh balas tu okey. Ini memang seorang yang luar biasa sebenarnya dia. Dia dilahirkan dari kotak yang berisi. Aku ni orang tak mudah. Aku ni orang tak mudah, susah. Ini payah basuh, tak? Orang tak mudah, orang susah. Tak mudah ni payah basuh. Mana gitu. Kecek borong molek dah. Jari-jari. Okey, tanya soalan. Okey, soalan dia. Okey, sekarang ni dah soalan juga tadi jugalah. Kita sedang dilanda pandemik COVID-19. Betul. Di mana sekarang ni JKKM buka? JKKM buka, tidak tutup. Kita pun pendekatan okey. Sekarang ni of course lah. Bila pandemik sekarang semua pergi kepada seni online, atas talian online. Jadi begitu juga JKKN, kami juga memperbanyakkan atau mengaktifkan dalam kegiatan program-program seni budaya dalam atas talian lah. Program yang kita dah berlangsung pun sebelum ini di JKKN, kita buat program DK Barat, DK Barat secara live tanpa penonton, dan yang paling bagusnya telah hit follow dia punya viewer hampir dekat 70k. Alhamdulillah. Masa DK Barat alam sekitar tahun lepas. Jadi insya-Allah pada tahun ini sekiranya keadaan semakin pulih, dibenarkan untuk kita buat persembahan secara live di auditorium JKKN, kita akan kembalikan semula persembahan DK Barat ataupun persembahan Mak Yong secara live di pentas JKKN, insya-Allah. Jadi maksudnya ramai lagi peminat-peminat seni. Betul. Sebenarnya lepas pada COVID ni, orang dah agak dulu setiap hari ada malam Jumaat je tak ada show. Betul. Jadi lo ni duk tunggu-tunggu bila JKKN keluar ke program DK Barat. Kalau yang tunggu-tunggu tu JKKN keluar apa program terkini JKKN, pergi ke page JKKN, JKKN Kelantan. JKKN Kelantan. Jangan lupa follow, like page JKKN Kelantan. Ya, di situ kita update setiap hari dan juga program-program di atas talian kita pun ada. Kita ada senam seni, kita ada program buat bicara, marketing, seperti macam ni juga. Dan coming soon kita ada juga jamming, hot jam ataupun basking. Ni kita nak orang pengaruh ada berjiwa seni ni. Dia fikir macam mana nak membangun ke seni Kelantan gitu. Betul. Dia payah nak cari orang yang betul-betul nak angkat kesenian ni payah sebenarnya. Payah. Tapi dengan adanya kita di negeri Kelantan bertuah dapat pengaruh. Betul lah, Kelantan pun bertuah lah. Kelantan betul. Jadi sambil juga kita nak ucap terima kasih juga kepada penaja kita malam ni. Penaja kita. Okey, penaja kita yang pertama sekali adalah Aras Entertainment. Aras Entertainment ni, gapo dia Aras Entertainment ni? Aras Entertainment ni lebih kepada event management lah. Kalau ada event besar-besar ataupun apa-apa perlu memerlukan perkhidmatan sound system, LED apa semua lah. Lighting apa semua. Live band pun ada. Studio ni disewa juga tak? Studio ni adalah tajaan daripada Aras Entertainment. Tapi katanya disewa juga kepada orang luar yang berminat. Boleh. Kepada yang berminat juga boleh nak sewa studio dengan harga yang berpatutan. Betul. Kepada yang di luar sana yang berminat untuk sewa studio ni, studio sama siap ngepeng selalu dah sebut dah ni. Ya, kita kena kempen. Pani. Jadi siapa-siapa ada program, ada keinginan nak buat studio boleh DM kita punya admin. Boleh tengok page Aras Entertainment ni. Ada nombor telefon tertera. Ni dia. Demo banyak lebih demo ni. Habis 2 kali ganda. Ni kita ada siapa lagi? LED screen. Nak ngepek tak habis lagi ni. Kita ada live band, Aras band. Okey, cukup untuk Aras Entertainment. Dan seterusnya kita ada Red Line Trading. Red Line Trading ni penaja kita baju, tajaan, design, periklanan. Ya, periklanan. Cetak baju. Advertising. Ya, Red Line Trading Tanah Merah. Lepas tu? Okey, dan seterusnya I Medical Pharmacy. Kita ada Madam Hasnah. Puan Hasnah ni orang hebat lah dalam I Medical Pharmacy, boh dia. Jadi dia insya-Allah di masa akan datang dia akan bekerjasama dengan kita. Dia katanya nak sewa studio ni. Apa dengan cara apa macam tak kerja. Hamba hati jemput teh ni. Lepas tu seterusnya kita ada SKN. Soro Kelantan Network. Soro Kelantan Network juga platform digital. Membuat promosi video apa semua lah. Ya betul. Okey. Dan seterusnya ni kita ada siapa lagi? Kita ada ramai lagi barisan artis. Kita juga ada artis Kuala Lumpur. Tapi dia ni duduk Kuala Kerai ya. Tak ada Kuala Lumpur dah? Tak ada Kuala Lumpur dah. Kuala Kerai? Kuala Kerai. Kuala Lumpur. Tapi kita nak jemput dia tu. Tapi kena tunggu lah. Kena share, kena komen, kena kongsi. Kita nak menampilkan. Dan kita nak dengan harapan
daripada harap. Okey, harapan saya kepada semua, saya harap kesenian negeri Kelantan ini terus berkembang dan dilestarikan oleh generasi muda. Dan sudi-sudikanlah berkunjung ke kompleks JKKN walaupun pagarnya tinggi, tapi we are welcome all the siapa-siapa penggiat nak datang nak jumpa saya sangat dialu-alukan. Tapi bukan sekarang PKP. Selepas PKP ni kalau ada penggiat-penggiat datang nak berbincang dengan saya, nak bersembang dengan saya, nak bercakap pasal seni, dialu-alukan. Dan pada siapa yang nak follow saya boleh pergi. Untuk personal pun boleh follow. Boleh pergi ke Instagram saya Pak Yung Signature. Ya, Pak Yung Signature. Okey, itu dia, terima kasih kepada pengarah JKKN Negeri Kelantan, Tuan Rosnan. Okey, dan untuk anda semua